Nama saya Muhammad Anis Irhami bin Azman. Nombor metrik I23106816. Hari ini saya dan rakan saya akan membentangkan tugasan yang ketiga, iaitu bertajuk kajian berkaitan kesan-kesan rasuah yang ada di Malaysia. Kita terus kepada pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Zafran bin Zahari, nombor metrik I23106662. Hari ini saya ingin membentangkan pengenalan ringkas mengenai rasuah. Rasuah ni adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan ini terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Imran bin Ahmad Zaki, nombor metrik I23106777. Hari ini saya akan membincangkan beberapa kesalahan dan akta bagi perbuatan rasuah. Berdasarkan kajian saya mendapati ada 3 kesalahan dan akta tersebut. Yang pertama, menerima atau menawarkan rasuah di bawah Seksyen 16 dan 17 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Yang kedua, menerima dan menawarkan suapan di bawah Seksyen 17 dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Dan yang ketiga adalah membuat tuntutan palsu di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali bin Farazi, nombor metrik I23106835. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang kesan rasuah terhadap ahli keluarga. Okey, macam yang kita tahu, rasuah ni banyak beri kesanan kepada diri kita dan juga keluarga. Kalau daripada segi keluarga ni, keluarga kita mungkin juga terabai, yang mana kalau kita dah terima rasuah, kita akan terus nak berusaha untuk dapatkan lagi kan duit kan. Jadi bila kita kejar harta kekayaan dunia ni, kita akan lupa keluarga kita yang tengah menanti. Jadi kita akan sibuk nak kejar harta dunia, nak hidup sembrono, nak berfoya-foya. Itulah kesan dia, salah satunya. Kesan yang lain ialah kita hilang kepercayaan daripada keluarga dan sanak saudara, dan juga memberikan imej yang buruk kepada keluarga kita. Mungkin keluarga kita ni akan dipandang hina lah oleh masyarakat sebab salah kita. Jadi masyarakat takkanlah hina kita seorang je, mesti dia akan kata keluarga tu lah yang ada orang buat rasuah. Dia akan kaitkan dengan ahli keluarga kita. Jadi imej keluarga kita tu akan menjadi buruk. Bukan tu saja, kepercayaan keluarga kita tu pada kita kurang lah. Macam kita dah buat rasuah, jadi bila kita cakap sesuatu tu, mereka tak percaya lah duit ni hasil apa, hasil halal ke hasil haram, sebab kita dah buat salah kan. Jadi confirm lah keluarga kita tak percaya kat kita. Okey, dari segi kesan rasuah terhadap individu ni pula, peluang kemajuan kerjaya kita ni susah lah. Sebab apa? Sebab bila kita dah buat rasuah, kita akan dipecat. Salah satunya kita akan mungkin dipecat, kita akan didakwa dekat mahkamah. Tapi bukan itu je, kita juga akan mungkin juga disenarai hitangkan ataupun panggil blacklist lah oleh syarikat lain untuk memohon pekerjaan di syarikat sana. Sebab kita dah buat benda yang salah besar ni, dah masuk rekod polis. Jadi confirm lah syarikat lain akan tengok dia ni dah buat salah ni, dah buat rasuah, takkan nak ambil dia bekerja. Confirm lah kita akan di blacklist dan juga kita tidak akan diterima bekerja dekat syarikat mereka. Akhir sekali kita mendapat ancaman daripada Allah, dan juga kita juga tidak akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah ni. Sebab apa? Sebab Allah dekat dalam Quran ni, Allah berfirman yang mana diharapkan untuk bagi rasuah lah. Contoh Allah bagi dalam Quran ni itu pasal kita bagi rasuah kepada hakim untuk memberikan keputusan yang kita nak kan. Tapi rasuah kat kehidupan ni kita ni luas, jadi kita boleh buat apa-apa rasuah pun. Tapi still rasuah tu sebenarnya Allah dah laknat, Allah dah benci. Sebab ada dalam Quran ni Allah terangkan yang sifat-sifat rasuah ni adalah
makan harta haram. Jadi makan harta haram dan amalan rasuah ni telah melibatkan orang Yahudi dah pada zaman dulu. Jadi tak ada beza lah kita dengan orang Yahudi ni kalau kita pun buat rasuah lah. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Kesan-kesan buruk rasuah terhadap masyarakat antaranya ialah merosakkan keadilan sosial dan kesaksamaan ekonomi. Hal ini kerana hukuman rasuah hanya dikenakan kepada penerima rasuah sahaja, manakala pemberi rasuah bebas daripada dikenakan hukuman. Poin yang kedua, memburukkan lagi taraf kemiskinan kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin diselewengkan. Poin yang ketiga, melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran dan skill. Apabila kemasukan ke dalam sektor pekerjaan hanya melalui kuasa rasuah dan bukan lagi melalui kemahiran calon pekerja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Imran bin Ahmad Zaki. Nombor matrik I23106777. Hari ini saya akan membincangkan implikasi rasuah kepada negara kita. Berdasarkan kajian saya, terdapat 3 implikasi rasuah kepada negara kita. Yang pertama, kualiti pendidikan dan kesihatan rendah. Ini kerana apabila sebuah negara mengamalkan rasuah, kualiti guru yang dihasilkan sangat rendah. Kerana dalam pelantikan guru dalam sebuah jawatan melibatkan rasuah, secara tidak langsung menurunkan kualiti guru tersebut untuk berbakti dalam sebuah masyarakat. Begitu juga dalam sektor kesihatan, di mana apabila sebuah kekitangan itu dilantik tetapi dicampur dengan rasuah akan menyebabkan kualiti penjagaan dan kesihatan juga rendah. Kesan yang kedua adalah rendah pelemburan dan perdagangan asing. Ini kerana apabila sebuah negara itu melakukan perbuatan rasuah akan menyebabkan negara besar, perdagangan besar yang lain akan memandang serong terhadap negara itu dan menyebabkan mereka kurang tertarik untuk melabur kerana ketiadaan untung untuk pelabur-pelabur ini mendapatkan hasil dari negara tersebut. Kesan yang ketiga adalah menghalang pembangunan negara. Ini berlaku apabila rasuah berlaku dalam pembangunan yang di mana semua wang kerajaan negara yang diberikan kepada kontraktor untuk melakukan pembangunan demi memajukan negara hanya digunakan kepada kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan nasib negara itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anis Irhami bin Azman. Nombor matrik I23106816. Hari ini saya akan menerangkan mengenai pengajaran yang kita boleh ambil daripada kesan rasuah. Yang pertama, peranan masyarakat dalam membasmi rasuah. Hal ini kerana kegiatan rasuah bukan sahaja menjadi tanggungjawab kerajaan, malah masyarakat. Kesedaran awam tentang bahaya rasuah dan penyertaan aktif mereka dalam pencegahan boleh menjadi kuasa utama dalam mengatasi masalah ini. Pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil ialah kepentingan etika dan pendidikan moral. Hal ini kerana rasuah sering dikaitkan dengan kekurangan integriti moral dan etika. Oleh itu, pendidikan etika dan moral di peringkat sekolah dan masyarakat dapat membentuk generasi yang lebih bertanggungjawab dan berintegriti. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh ambil ialah kerajaan mestilah menjaga kesejahteraan bersama. Hal ini kerana rasuah cenderung merugikan banyak pihak, bukan hanya individu atau kumpulan tertentu. Kesedaran tentang kepentingan kemakmuran bersama dan keadilan sosial boleh mengurangkan insentif untuk terlibat dalam tindakan perkawaman. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan. Rumusan yang kita boleh ambil daripada kajian berkaitan dengan kes
rasuah, iaitu kita dapat mengetahui pengenalan rasuah dengan lebih jelas dan tepat. Selain itu, melalui kajian ini juga, kita dapat mengenal pasti kesan rasuah. Terdapat banyak kesan rasuah daripada pelbagai aspek, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan negara. Akhir sekali, kajian ini juga dapat menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk membasmi rasuah dalam sesebuah negara. Seterusnya, kajian berkaitan kesan rasuah ini juga menjelaskan atau memberikan pengajaran atau tauladan yang kita boleh ambil untuk meneruskan kehidupan seharian kita. Sekian.